السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita pada malam ini di muka surat 59 ya. Jilid yang ke-5 daripada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita sampai pada fasal. Kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa amma manafi'ul hijamah, adapun manfaat bekam. Dia kata bekam, kita masih lagi berbicara tentang bekam ya. Minggu lepas saya dah sebut tentang buku cerita berkenaan dengan bekam. Ini buku ni, di antara buku yang terbaik lah buku ni ya. Dr. Wadda' Umar ataupun Ahmad Umar, Sembuh dengan Satu Titik. Buku ni Masya Allah, dia cerita poin-poin yang baik untuk penyakit-penyakit tertentu lah. Hatta penyakit kencing manis pun ada poin dia untuk bekam. Okay. Okay. Baik. Kata di sini, kata Ibn Qayyim di sini, adapun manfaat hijamah berbekam tu, manfaat dia fa innaha tunaqqi suthal badan akthara min al-fasdi. Dia membersihkan permukaan tubuh, yakni di kulit kita, secara lebih baik daripada cuci darah. Al-fasdu ni maksudnya cuci darah. Al-fasdu ni pernah tengok dah orang buat fasdu. Diikatkan kaki kita diikat, maknanya bagi tegang kat kaki bawah tu kan sampai darah terkumpul dekat kaki tu dahnya. Maka dia ambil jarum, dia cucuk di urat kaki tu kan, maka darah akan terpancar keluarlah. Itu dia panggil al-fasdu. Jadi maknanya al-fasdu ni dia buang darah daripada urat-urat kaki kita kan. Itu beza al-fasdu dengan bekam. Adapun bekam, dia hanya ambil darah di kulit kita saja. Sebab tu kalau orang yang bekam yang gunakan blade tu, mata pisau tu kan, atau pisau bedah tu, dia hanya hiris ataupun dia toreh di permukaan kulit saja, bukan dalam ya, permukaan kulit. Dia berhajat kepada kepakaran lah. Ya, tetapi sebagai orang dia turut tikam ke dalam, kononnya nak keluarkan darah banyak kan. Sebenarnya dia permukaan kulit je. Gitu. Sebab tu biasa kita guna jarum. Kan? Jarum ni kan dia dah siap, ada ukuran dia. Ada berapa dia ada situ jarum dia. Kita nak jarum yang kat mana, yang dekat kulit belakang kat macam mana jarum dia, yang dekat pipi untuk resdung kan, jarum dia macam mana, dia ada sedia siap dah. Kan? Gitu. Itu baguslah, maknanya bagi kita yang pemula ni kan, ataupun yang dah lama bekam, yang takut guna mata pisau tu. Atau saya sendiri pun saya lebih suka guna jarum pen tu kan. Dia guna pen tu, kita petik tu, maknanya di situ dia akan keluar darah banyak lah insya-Allah, tapi kena dengan tarikh dan harinya. Baik, dia bekam ini dia membersihkan sutha al-badan, maksudnya permukaan badan, ni kulit kita lah. Zul nak jarum besar. Zulkifli Sulaiman, jarum besar okey lah. Kan tu. Baik, dia aktsara min al-fasdi, dia punya manfaat lebih banyak, lebih besar daripada al-fasdu, al-fasd. Kan? Wal fasdu, adapun fasad itu, al-fasdu itu li'amaqil badan afdal. Dia untuk urat-urat kita afdal lah. Untuk bahagian dalaman badan kita afdal. Ini urat-urat tu, dia buangkan darah daripada urat-urat besar tu kan. Itu afdal lah. Wal hijamah, adapun hijamah bekam itu, sementara bekam itu tastakhrijud dama min nawahil jild. Dia keluarkan darah kotor di sekitar bawah kulit ya, darah kotor kita. Kan? Jadi ada poin dia. Kalau untuk jantung, poin dia ada depan, belakang. Hatta untuk kencing manis, saya tengok dalam buku tu dia ada poin dia. Kat belakang dia ada poin dia. Kat bahagian perut ni, bahagian dia lebih kurang di antara ulu hati dengan pusat tu lebih kurang berapa sentimeter. Lepas tu di antara
ari-ari dengan pusat tu kan, ada point dia untuk kencing, manislah. Baik. Itu di antara ikhtiar dengan bekam lah. Qultu, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, wa tahqiq fi amriha wa amri al-fasd, kan, penjelasan tentang bekam dan tentang cuci darah ni, annahuma yakhtalifani bi ikhtilafi zaman, bahawa kedua-dua cara itu juga berbeza mengikut masa lah, kan, kedua-dua cara dia kata amat berbeza aplikasinya, cara pelaksanaannya mengikut dia kata zaman, masa dan tempat, dan umur. Dia kata al-asnan ni umur lah, kan, mengikut umur kita macam mana. Jadi dia kata wal amzijah, kan, dan kita mengikut kita punya tubuh badan kita ni macam mana, kan, boleh penerimaan tubuh badan kita tadi, dan ataupun suasana musim, macam mana musim dia, begitu. Falbiladul harrah, maka negeri yang dia bermusim panas, dia kata negeri yang bermusim panas, wal azminatul harrah, dan masa zaman atau waktu musim panas, wal amzijah al harrah, dan tubuh badan tadi yang di jenis darah dia, jenis darah panas. Sebab kita darah ni banyak jenis, ada orang darah jenis O, jenis B, jenis A, kan, tak sama darah kita ni, ya, begitu. Dia kata allati damu ashabiha fi ghayatin nudj, maksudnya darah tadi memang sampai ke kemuncak, dia panggil an-nudj ni, maksudnya masak. Darah itu dah masak dah, maksud dia gitu, dah matang, maksud dia mesti dikeluarkan daripada badan kita, dia kata, ya. Okey, dia kata rata-rata darah orang-orangnya yang amat matang, darah tu yang maksudnya yang dah matang dah, sampai dia jadi hitam darah tadi, kan. Di sini kata Syekh, al-hijamatu fiha anfa' min al-fasl bi kathir. Berbekam lebih baik daripada cuci darah tadi. Amat banyak kebaikan dia. Itu. Bi kathir ni maksudnya amat banyaklah. Fa inna ad-dam yandiju, okay? Dan sungguhnya darah itu dia kata yandij. Yandij ni maksudnya matanglah, ataupun kalau terjemah dalam bahasa harfiah, yandij ni maksudnya masak. Kalau merujuk kepada buah-buahan, dia masak. Buah masak. Jadi darah ni dah matang, dia kata. Okey. Kemudian dia kata wa yariqu, maksudnya dia matang dan dia maknanya boleh mudah untuk dia mudah untuk keluarlah darah tadi, kan. Kalau ikut raqa yariqu ni maksudnya dia lembut, dia mencair, dia mudah keluar, kan. Bila dia mencair tadi maksud dia nak keluar, bila kita sedut sikit dia dah keluar banyak, kan. Kalau kita rasa macam tak yakin, try tengok, cuba tengok. Maknanya pada tarikh 17 bulan Rejab ni, ya, siapa yang nak berbekam, tunggu tarikh 17 Rejab ataupun 19 ataupun 21 Rejab ni, try. Masa tu kita akan tengok darah kita akan keluar banyak, hitam. Ini pengalaman saya dan pengalaman kawan-kawan, ya, kan. Dan saya di antara orang yang maknanya mesti setiap bulan saya akan berbekam. Saya antara orang yang selalu berbekam. Dan saya ada sejarah darah tinggi, tapi saya tak pernah makan ubat darah tinggi, ya, kan. Dan ubat saya adalah bekam. Tapi kita memilih tarikh yang terbaik dan hari yang terbaik lah, insya-Allah. Maknanya kita akan rasa selesa, tidur kita pun nyenyak, kita bangun tidur pun dengan rasa badan kita ringan, tubuh kita jadi ringan, insya-Allah. Ini pengalaman saya sendirilah dan sahabat-sahabat yang selalu biasa dengan bekam tadi. Jadi kita jangan takutlah jarum tu, kan. Jarum kecil atau setengah orang dia takut sangat tengok jarum tu. Menjerit-jerit tengok jarum tu. Jarum kecil je, kan. Tu dia. Baik. Maknanya wa yakhruju ila suthil jasad ad-dakhil. Dia akan keluar ke permukaan kulit tadi, kan. Dia kata di sini lalu memancar dan mengalir ke bahagian atas tubuh bahagian dalamnya, bawah kulit darah tadi. Maksud dia time tu, masa tu darah tidak akan keluar ke bawah kulit. Jadi bila kita petik dengan jarum tadi, maknanya dia mudah untuk keluar darah tadi, kan. InsyaAllah kita boleh cubalah. Tunggu tarikh 15 ataupun 17, tarikh 17 atau 19 atau 21 bulan nanti, insyaAllah. Okay, hari ni baru berapa Rejab, gitu. Jadi di sini fatukhriju al-hijamatu ma la yukhrijuhu al-fasdu. Maka dalam keadaan ini
bekam itu dia akan lebih berfungsi daripada al-fasdu. Kan? Dia akan mengeluarkan darah yang sepatutnya keluar daripada tubuh kita lah. Begitu. Walidzalika kanat anfa'a lis-sibyan. Dia kata kerana itulah ia ini terlebih manfaat untuk kanak-kanak. Ya. Dia kata. Ya. Dia lebih bermanfaat. Bekam itu lebih bermanfaat, berkhasiat pada anak-anak kecil dibandingkan cuci darah minal fas. Maksud berbanding dengan cuci darah yang untuk kanak-kanak yang terbaik ni dia, bekam. Demikian juga bagi mereka yang tidak tahan menjalani cuci darah, di mana la yaqwa ala fas. Fas tu dia kena tikam dalam tu. Dengan jarum tu, darah tu akan keluar daripada urat tadi kan, banyak kan. Memancut darah tu keluar. Pernah tengok tak orang buat al-fas tu? Cuba Google, cuba tulis dalam YouTube, dah ada lah video dia. Kan? Dia akan tunjuk cara orang yang buat fasdu tadi kan. Diikat kaki tu sampai darah dah berkumpul, dah tegang tadi, maka dia cucuk dengan jarum tu, maka darah mencut keluar tadi. Itu. Baik. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, wa qad nassa al-atibba'u ala anna al-bilad al-harrah al-hijamah fiha anfa' wa afdal min al-fasdi. Dia kata di kalangan para atibba', kalangan ahli perubatan, mereka juga menegaskan bahawa di negeri-negeri yang bermusim panas, bekam lebih bermanfaat daripada cuci darah. Bekam lebih bermanfaat. Sebab tu kalau kita nak bekam, dipilih waktu tengah hari lah. Kalau kita di sini waktu tengah hari, waktu panas terik tu kan. Gitu. Kemudian dia kata, wa tustahabbu fi wasati syahri, dan dianjurkan bekam itu dilakukan di pertengahan bulan. Wa ba'da wasatihi, dan selepas pertengahannya. Wabil jumlati, dia kata, maknanya kalau ikut keseluruhannya, kesimpulannya, ya, secara umum dia, maka kita lakukan pada rubuh seperempat yang ketiga. Dia kata seperempat yang ketiga dalam bulan tu. Bulan tu kita bagi 3, kan? Jadi seperempat, maknanya minggu yang keempat lah. Minggu yang berapa? Lebih kurang minggu yang ketiga, kan? Minggu yang ketiga. Begitu. Sebab dia kata ar-rubu' seperempat yang ketiga, kan, daripada bulan tadi yang kita bahagi 4. Kan? Dia kata kerana apa? Li'anna ad-dama fi awal syahr, kerana darah pada awal bulan. Dia kata kalau darah itu pada awal bulan, dia kata lam yakun ba'du qad haja wa tabayyara. Darah tu tadi belum bergejolak lagi. Dia belum matang lagi darah tu. Bila belum sampai ke seperempat bulan yang ketiga tadi, dalam sebulan tu, maksud yang keempat, bahagian yang ketiga, bahagian yang keempat tu kan. Gitu. Baik. Kemudian ada kata jadi maknanya fayakunu fi nihayati at-tazawwud, maksud dia kata sini wa fi akhirih, dan di akhir bulan itu, kan, bermula daripada 17 tu, yakunu qad sakan, maksud dia di akhir bulan, maknanya dia darah tu dah tenang balik dah, dia tak bergejolak lagi dah, kan. Adapun di pertengahan bulan dan di selepas pertengahan bulan itu, darah tadi dia masih maknanya aktif lah, dia bergejolak, dia nak keluar darah tadi. Maka jangan kita tahan dia, keluarkan dia. Begitu. Di puncak frekuensi dia kata, maksud dia, dia sepatutnya buat darah tu dah matang. Apabila selepas pertengahan dan di pertengahan dan selepasnya sedikitlah, bukan di akhir bulan. Begitu juga bukan di awal bulan. Qala sahibul qanun, kata Ibn Qayyim, berkatalah oleh penulis kitab Al-Qanun, Qanun Tibbi, ya, oleh Ibn Sina lah, maksudnya Ibn Sina kan kita baca itu, kan, yang menulis kitab Qanun Tibbi, yang wafat pada tahun dia panggil 28 Hijriah, gitu. Kan. Baik. Kemudian bukan 28 Hijrah ni, dia silap tulis. Dia kata di sini,
Dan berkata oleh penulis kitab Qanun At-Tibbi, wa yu'maru bi isti'mal al-hijamah, dan disuruh, diperintahkan, Rasulullah perintahkan kita berbekam pada awal bulan. Dia kata la fi awal syahr, tidak di awal bulan. Dia kata sini apa? Bukan pada awal bulan. Maknanya jadi sekarang ni bukan waktu bekam lah sekarang ni kan. Kecuali dah tak tahan sangat dah. Kecuali dah sakit, dah tak tahan dah, boleh berbekam anytime, bila-bila masa. Kan? Dan contohnya sakit kepala berat, kepala yang amat sangat kan. Sekarang ni buat awal rejab. Jadi kalau tak tahan boleh je bekam. Tapi nak tunggu sampai pertengahan. Waktu tu. Jadi kalau tak ada apa-apa, macam kita ada sikit-sikit yang ringan-ringan dia, kita tunggu sampai tarikh yang disebut tadi lah. Baik, maknanya diperintahkan kita dengan berbekam tidak di awal bulan. Kenapa? Li'anna al-akhlat, dia kata la takunu qad taharakat wa hajat. Karena komposisi unsur-unsur darah belum bergejolak pada saat itu. Darah tadi belum matang. Wala fi akhirih, dan tak disuruh kita untuk berbekam di akhir bulan. Kan? Jadi pilih time tu lah. Li'annaha takunu qad naqasat, karena di akhir bulan dia ni barangkali dia akan jadi berkurang. Kan? Darah tu di kematangan dia jadi kurang balik, dia jadi tenang balik, dia tidak bergejolak lagi dah. Bal fi wasati syahr, bahkan kita dianjurkan untuk berbekam di pertengahan bulan. Itu. Hina takunu al-akhlat haijatan balighatan fi tazayudiha litazayyudi an-nur fi jirmil qamar. Dia kata kerana ketika pertengahan bulan itu komposisi unsur-unsur darah, maksudnya kematangan darah tadi kan, dan gejolak dia meningkat tajam kerana cahaya pada peredaran bulan yang juga memuncak frekuensinya. Waktu itu kan cahaya matahari, cahaya bulan tengah duk menaik kan. Begitu. Intaha, dia kata di sini maknanya waqad ruwiya, sungguhnya telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bersabda, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamatu wal fasdu. Sebaik-baik apa yang kamu berubat dengannya adalah berbekam dan al-fasdu, melakukan al-fasd. Kan? Kalau saya punya tahqiq di sini dia kata sahih selain daripada lafaz al-fasdu tadi. Ya. Wa fi hadis, dan satu hadis pula. Baik, dalam ni pun sama juga Syekh Arnaud dia kata bawah tu footnote 65 dia kata diriwayatkan tanpa adanya lafaz dan cuci darah. Lafaz al-fasdu tu tak ada. Kan disebut dalam Al-Bukhari, kan? Al-Bukhari kata inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijama. Itu yang terbaik apa yang kamu berubat dengannya adalah berbekam. Habis tu. Ini yang dia kata di sini isyarat, merupakan isyarat. Dia kata isyaratun ila ahli Hijaz, merupakan isyarat petunjuk terhadap penduduk Hijaz di tanah Arab sana dan negeri-negeri panas lainnya, wal bilad al-harra, lianna dima'ahum raqiqatun, kerana darah mereka itu mencair. Kan kalau musim panas kan, belum panas kan, darah kita ni dia mencair. Dia cepat, dia mudah nak keluar. Kalau musim sejuk ni darah dia beku, macam tu. Sebab tu kita tak dianjurkan untuk minum ais kan. Walaupun ais itu sedap, nikmat, kan? Jadi kalau kita berjumpa dengan sinsir, kan, pakar perubatan Cina, kan? Mereka amat melarang kita untuk minum ais. Dia kata nombor satu kena tinggal ais dan air yang bergas, kata dia. Jadi kalau kita tak percaya, pergi kedai sinsir yang jual herba-herba ubat Cina tu kan, itu nasihat dia. Ais you jangan minum, kan? Sebab apa? Dia kata dia badan kita dalam ni diibaratkan seperti, kan, dia bekerja dalam ni. Dia bekerja dan badan kita ni panas dalam ni. Dia benda panas, ibarat kita tuang air sejuk ke atas dia, dia akan jadi apa? Dia akan jadi berasap, dia akan jadi bergas. Sebab tu badan kita ni berangin dan sebagainya, kan? Kembung sana, kembung sini gitu. Itu nasihat dia lah. Dan teori dia apa? Dan mengikut pengalaman lah, kan? Pengamatan mereka tadi. Para tabib, terutamanya tabib daripada Cina tadi kan. Mereka ni mana mempunyai banyak kepakaran jugalah. Begitu. Tentang perubatan ni kan.
Kemudian hiya amyalu ila zahiri abdanihim al-jadhbi al-hararah al-kharijah la ila suthi al-jasad. Dia kata, yakni dia kata bahawa bekam itu lebih sesuai terhadap tubuh mereka sehingga mampu menarik keluar panas tubuh mereka dan berkumpul di balik kulit. Wajtima'uha fi nawahil jild. Walianna dia kata masama abdanihim wasi'atun. Dan dia kata kerana pori tubuh mereka lebar dan stamina tubuh mereka bagus. Maknanya kan dipanggil urat saraf ruang dalam tubuh badan itu luas. Wa qawahum mutakhalkhilah. Namun dia kata stamina tubuh mereka baguslah. Fa fil fasd lahum khatar. Namun untuk mereka ni cuci darah berbahaya buat mereka. Buat fasdu, al-fasad kan. Kemudian dia kata wal hijamatu tafarruqun ittisaliyun iradiyun. Bekam dapat memecahkan saluran darah yang tetapi tetap sealur dan konsisten. Maksud pecah saluran darah tadi yang beku, yang darah dia tak berapa nak lancar berjalan tadi kan. Dengan bekam kita sedut tadi, mana dia akan keluar dengan baik dan dia akan mengalir dengan baik. Ya, diiringi dengan terbukanya sumbatan pembuluh darah. Sebab tu bila kita ada orang ada darah tinggi, kan, dia akan rasa macam tegang di leher. Ini pengalaman saya sendirilah. Kan? Kita akan rasa ketegangan di leher ni kan. Memang tak selesa. Rasa tegang di leher tu. Apabila kita berbekam, di point di sinilah, bekam darah tinggi di tepi ini, di kanan ni, leher kita. Kemudian di belakang tengkuk kita, kan? Kemudian di sini juga point untuk darah tinggi ya. Di sini dua. Tapi di sini memang sakit lah. Dan sakit pun bila kita bekam dia akan keluar darah yang hitam, yang kotor tadi, yang banyak keluar di sini. Kan? Jadi yang terbaiknya adalah dipanggil ummu al-mughis, iaitu di pertengahan ni, pertengahan kepala kita, ummu al-mughis. Kita bekam di sini. Kan? Dia akan keluarkan darah yang kotor, yang banyak. Dan selepas itu memang kita rasa selesa yang amat sangat. Hanya orang yang pernah melakukannya, dia akan merasainya. Gitu. Jadi Alhamdulillah sampai hari ini saya masih lagi belum mengambil ubat darah tinggi. Dan ubatan saya adalah dengan bekam. Ini pengalaman yang kita kongsilah. Kan? Jadi nak kena ada selalulah. Sebab kita ni makan selalu. Makan. Macam-macam yang kita makan. Jadi bila kita makan tu maknanya, yalah dia akan jadilah. Kan? Dalam badan kita ni darah. Dan macam-macam lah unsur-unsur dalam darah tadi akan ada. Maka kita keluarkan unsur yang tak baik daripada badan kita. Maka insyaAllah kita akan ada kesihatan lah. Kan? Begitu. Baik. Dan juga bekam memberi manfaat pada orang yang kena sakit gout ya. Cumanya jangan tunggu kena gout baru nak bekam. Bila dah kena gout dia takkan, sebagian orang dia hilang serta-merta. Hilang. Sebab ini pengalaman saya jugalah. Kawan yang sakit gout, jadi saya bekam untuk dia. Jadi mana dia keluar darah. Lepas tu, dan buih-buih tadi kan. Lepas tu terus boleh berjalan dengan baik. Sebagian orang macam tu. Sebagian orang dia tunggu hingga 2-3 hari. Baru sakit nak hilang. Akan sakit gout tadi. Jadi insyaAllah untuk gout, untuk darah tinggi, bekam sangat efisien lah. Sangat bermanfaat. Kemudian dia kata di sini, terutama pembuluh darah yang tidak banyak mengeluarkan darah. Kan? Tapi time tu dia akan keluar. 17, 19 dan 21 tadi. Bulan Islam lah. Bukan kalender yang orang putih tu. Kalender Islam. Begitu. Meskipun dia kata, cuci darah pada masing-masing organ tubuh tetap memberikan khasiat. Memberikan manfaat. Ya. Kemudian dia kata, contohnya adalah cuci darah pada dada amat berguna, mengubati liver. Kan? Liver ni apa dia? Kita punya hati kan? Dan limpa yang panas. Mana gitu. Di sini ulu hati kita kat tengah ni kan? Gitu. Demikian juga berbagai peradangan darah berdarah selain juga berguna mengubati radang paru-paru. Ni bekam ni. Ya.
Dia panggil auram ar-ri'ah, kebengkakan paru-paru. Auram ni jamak kepada waram lah, iaitu bengkak. Kan? Gitu. Juga bermanfaat untuk usus, dia kata. Kan? Dan ginjal, buah pinggang kita. Maknanya bila dikeluarkan darah kotor daripada badan ni, mana buah pinggang tadi dia taklah bekerja keras sangat. Begitu. Wa jami'u, dia kata, al-amrad, dan segala penyakit yang berkaitan dengan darah tadi. Al-'aridhah min asfali rukbah, yang naik daripada bawah lutut, darah yang daripada bawah lutut akan ilal warik, sampai kepada punggung kita tadi. Juga bermanfaat untuk bekam. Berbagai penyakit darah dari mulai lutut hingga punggung kita lah, pinggul. Pinggul ni punggung lah. Okay. Kemudian dia kata apa? Wa faslul akhul, cuci darah pada kelopak mata amat berguna lah. Bukan di kelopak mata, bukan mata tu maksud dia. Kan? Mengubati berbagai penyakit tubuh. Pada kelopak mata, bukan dalam mata ni maksud dia. Pada bahagian dia lah ni. Kan? Mana dia ada point. Dia juga ada point dekat sini pun ada. Kan? Dia ada. Jadi kalau kita tengok dalam buku-buku ni, memang dia orang tunjuk. Kan? Poin-poin untuk berbekam. Kita just boleh tengok dan ambil saja poin tadi. Kan? Segala penyakit di bawah ni disebut. Kan? Gangguan jantung, berdebar. Kan? Gelisah, hipertensi. Kan? Ketiak bengkak, kejang, sendi, siku, gatal, lengan dan dada, macam-macam lah poin dia. Tunjuk di sini. Okay? Jadi antara poin-poin bekam dia tak nampak dalam ni kan. Itu nanti insyaAllah. Mana buku ni sangat mudah lah didapati kan. Atau beli dalam Shopee pun boleh dapat. Begitu. Kemudian dia kata di sini, sementara cuci darah pada bahagian punggung. Punggung ni maksud belakang. Bahasa Indonesia ni maknanya disebut punggung tu, maknanya dan terjemahlah bahasa kita dia panggil belakang. Okay? Gitu. Kelas 67 tu dia point dia. Al-aiqa al-qaifal adalah urat hasta. Urat belikat tu. Amalah bermanfaat mengubati berbagai penyakit kepala, leher, kelebihan darah atau darah kotor. Ini. Ya. Qaiqal dipanggil. Qaiqal mana urat belikat lah. Kemudian wa faslu al-wajjaini yanfa' min waj'i at-tihal wal-rabu wal-bahr. Dia kata sementara cuci darah pada pipi amat berguna memperbaiki sakit limpa, asma, bronkus dan penyakit kepala serta bahagian-bahagiannya. Kan? Ar-rabu ni maksudnya kita kata macam asma boleh jugalah. Kan? Wa waj'u al-jabin, dan sakit di dahi. Sakit kepala di bahagian depan ni. Jadi manfaat dia bekam tadi. Kemudian wal hijamah 'ala al-akhda'in. Akhda'in apa dia kata? Kalau akhul warid fi wasat adh-dhira'. Kalau akhul maksudnya urat di pertengahan lengan. Dhira' ni, urat di tengah ni. Ya. Kemudian al-wajjain dipanggil uruqun fil unuq wal kahil. Apa nama? Wadaj ni maksudnya urat di leher. Urat di leher kita. Ya, wal kahil pula ma bainal katifaini. Ya kan? Maksudnya di antara dua bahu kita dipanggil al-kahil. Di tengah ni lah, di belakang tadi kan, itu al-kahil. Bekam di situ. Ya, dia kata kalau wal hijamatu 'ala al-akhda'aini tanfa'u min amrad ar-ra'si, dia kata. Okey.
Bekam di bahagian pelipis. Pelipis ni bahagian tepi ni lah. Akhda'in. Ni akhda'in. Pelipis kan. Di sini ni. Di sini. Kan. Dia kata amat berguna mengobati penyakit kepala serta bahagian-bahagiannya. Sakit kepala, bekam bahagian pelipis. Kan bahagian ni. Bekam sini. Begitu. Mengobat seperti wajah, gigi, telinga, mata, hidung dan kerongkongan. Itu manfaat untuk itu. Kalau terjadi kerana kelebihan darah atau darah kotor atau kerana kedua-duanya, bekam di bahagian pelipis dia kata. Kemudian qala Anas radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah yahtajimu fil akhda'aini wal kahil. Dia kata adalah Rasulullah berbekam pada dua pelipis beliau dan kahil. Kahil ni maksudnya di belakang kita ni, di bawah leher kita ni, kan? Di bawah, di atas belakang ni, di antara dua bahu. Itu kahil. Nabi Islam berbekam di sini dan juga di sini. Akhda'in tadi dan pelipis dan di belakang ni. Begitu. Dia kata bahagian pundak kan? Pundak bahu. Kahil ni mana itulah dia tadi disebut. Kahil tu di antara dua bahu. Tengah-tengah lah. Kemudian wa fi sahihaini dan dalam dua kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim anhu daripada Anas juga radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu yahtajimu thalathan kan jadi Rasulullah pernah melakukan bekam sebanyak 3 kali kan wahidatan ala kahilihi sekali di atas kahilnya dia sebut dia di belakang bawah leher kita tadi kan itu kahil sekali wasnataini 'ala al-akhda'ain dan 2 lagi di pelipis di kanan di pelipis ya kan gitu wa fi sahih dan dalam sahih yakni dalam hadis sahih Al-Bukhari ya Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga Nasai dan Ibnu Majah daripada Anas juga annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan Nabi berihram fi ra'sihi di kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di kepalanya li suda'in kana bihi kerana apa kerana suda' ni pening kepala ataupun sakit kepala lah kerana sakit kepala baik dan dalam sunan wa fi sunan ibni Majah dan sunan Ibnu Majah an Ali daripada Ali radhiyallahu anhu nazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa perubatan yakni bihijamah dengan berbekam al-akhda'aini wal kahil kan iaitu Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berbekam di dua pelipis dan juga di atas belakang tadilah di bawah leher kita tu kan di hujung leher bawah tu kat bawah tu dipanggil kahil antara dua bahu dia berada di antara bahu tengah lah maksudnya ya hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Daud daripada Muslim bin Ibrahim mana gitu hadis sanad sahih lah jadi sekurang-kurangnya kita nak bekam kita boleh bekam di pelipis dan juga di kahil tadi wa fi sunani Abi Daud dan sunan Abi Daud daripada hadis kita dah baca tadi kan hadis Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi warikihi kan al-warik ni maksudnya apa al-warik ni maksudnya di punggung di belakang ni kan belakang punggung kita ni di urat dia panggil apa tempat tulang sulbi tu hujung warik tempat dia panggil warik kan ni di tengah-tengah di antara dua papan punggung kita tu. Jadi Nabi SAW berbekam di situ lah. Min watha'in kana bihi. Kan?
Mengikut dia kata di sini, dia tak terjemah sini ya. Dia kata beberapa titik di belakang kepalanya sesuai hajat. Beliau juga melakukan bekam di bahagian tubuh lain sesuai dengan hajat dia. Ya kan? Di sini dia ditulis lain. Ya, min wasa'in kana bihi. Kerana sakit yang dia terasa tadi. Maka dia berbekam di situlah. Itu dia antara poin dia. Baik, kemudian dia masuk pula pada fasal. Ya. Dia kata واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا. Kan? Jadi maknanya para ulama, para atibba ni, para ahli perubatan, mereka berselisih pendapat tentang berbekam di tempat belakang, kan di belakang tengkuk kita ni, di atas tengkuk kita yang di atas sebenarnya ada lubang. Ada lubang, pasal tak? Cuba pegang di belakang kepala ni, ada macam di bawah, dekat-dekat di leher kita yang paling atas tu macam ada lubang kan? Ada lubang, pasal tak? Cuba tekan. Cuba rasa. Ada lubang kat situ kan? Jadi para atibba mereka berselisih pendapat, boleh tak bekam kat tempat ni? Kat tempat ni, ya kan? Lubang dekat leher ni. Dekat atas leher, dekat kepala kita ni. Kan? Boleh tak dia kata? Wahya qamahduah, al-qamahduah dia kata. Kan? Tapi kalau di sini dia kata kan? Dia panggil titik qamahduah. Wa dzakara Abu Nu'aim, atau Abu Nu'aim dalam kitab dia Tibbun Nabawi, hadisan marfu'an, satu hadis yang marfu' yang diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi bersabda, "Alaikum bil hijamati fi jawzatil al-qamahduwati, ya, fa innaha tushfi min 5 adwa'in, dzakara minha al-juzam." Tapi kalau dalam kitab saya ni dia panggil hadis ni dhaif. Ya. Okey. Baik, hadis ni dhaif. Lemah. Dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan diriwayat dalam Tibbu An-Nabawi oleh Abu Nu'aim. Di antaranya penyakit kusta lah. Al-Juzam ni adalah penyakit kusta. Dia terjemah apa di sini? Dia kata di antaranya adalah lepra. Bahasa Indonesia. Jadi Juzam ni adalah penyakit kusta. Begitu. Tapi hadis dhaif. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain pula disebutkan, ya, alaikum bil hijamati, hendaklah kamu semua melakukan hijamah, yakni berbekam, ya, fi jawzatil qamahduwati, fi jawzati al-qamahduwati, maksudnya di bahagian saya sebut tadi lah, di bahagian kepala kita yang bawah tu kan, di atas leher tu, di belakang tu ada macam ada lubang sikit, itu berbekamlah di situ. Tapi hadis dhaif. Fa innaha tushfi, kita baca tadi kan, fa innaha shifaa'un min 72 da'an, kerana dia adalah ubat bagi 72 penyakit. Hadis dhaif. Tukiran cek, tengok tukiran. Ada kat belakang ni kan. Tapi hadis dhaif. Baik. Dia panggil qamahduwati. Kemudian dia kata di sini, fata'ifatu minhum istahsanathu. Sebahagian daripada ahli perubatan, mereka mengatakan baik, bagus berbekam di situ. Dan mereka kata pula, innaha tanfa'u min jahdhil 'ain. Kan? Dia boleh mengatasi rabun mata dan benjolan yang timbul di mata, serta berbagai penyakit mata lainnya. Penyakit rabun mata, dia kata. Ini kata sebahagian ahli perubatan. Ini khilaf lah. Kan? Kalau macam saya, kita semua kita ada rabun. Tahulah saya ada rabun. Tapi rabunnya rabun tua lah. Kan? Maknanya tengok jauh saya boleh membaca dengan tulisan-tulisan buku jauh, memang terang lah. Adapun dekat saya terpaksa guna cermin mata. Rasanya rabun tua ni boleh ubah ke? Tak tahulah, boleh berubat tak? Boleh lah kalau nak cuba. Baik. Ya? Waruya anna Ahmad bin Hanbal, dan telah diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ihtaja ilaiha, pernah bermaksud melakukan bekam, sudah telah berbekam
Fahtajama fi janibai qafahu. Dan dia telah berbekam di kiri kanan belakang. Qafa ni maksudnya qafa. Qafa ni belakang leher kita ni. Ini qafa. Maksudnya ni kepala kita. Ini kepala. Kan? Bahagian leher kita ni atas. Ini panggil qafa. Jadi ini qafa. Mana Imam Ahmad dia berbekam di qafa, di kiri kanan qafa. Di sini lah ni. Di sini. Satu poin di sini. Dan satu poin di sini. Qafa di belakang ni. Dan saya pun, dan ini kalau kita tengok dalam titik untuk penyakit darah tinggi, di sini poin dia. Sini. Kan, siapa ada darah tinggi insya-Allah bekam di sini juga, dan ini juga ni, dua poin di sini. Tapi kita akan rasa di sini kulit dia nipis, kita akan rasa sakit lah, sakit sikit lah, tak sakit banyak, kan? Alah, tak nak tahu mana pun sakitnya, kan? Berbanding dengan nak kena stroke, nak kena, kan, jalan bertongkat dan sebagainya, buanglah darah tu, darah kotor di sini, buat sendiri je. Kalau bahagian-bahagian depan ni kita boleh buat sendiri, kan? Kalau nak minta tolong orang lain pun boleh juga. Kalau susah nak cari orang, kita buat sendiri je. Kat depan ni, macam belakang tak boleh nak buat sendiri lah, kan? Terpaksa cari siapa-siapa tolong kita lah untuk sedut vacuum di tengkok dia tadi, kan? Beli je lah kat Shopee, dah jual alat bekam tu, beli je, kan? Dah sekarang ni dah murah dah, tak macam dulu. Dulunya mahal, kan? Sekarang ni dah banyak benda tu, maknanya dia jadi murah dah. Belilah, walaupun kotak kecil tu, mana kita jadikan dia sebagai apa nama, ni lah, orang tempat mana tahu emergency nanti, kan? Tapi jangan tunggu sakit baru nak kita nak berubat, kan? Biarlah kita sebelum sakit kita biasakan dia, buat sebulan sekali, kan? Kalau saya memang saya buat sekerap lah, kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang seminggu sekali saya buat. Tapi kekerapan dia, mana saya pernah tanya satu kan Cina lah, dia pakar akupuncture tentang bekas, katanya dia kata jarak kalau paling dekatnya 3 hari lah, jangan kurang daripada 3 hari lah, maksud gitu. Tapi kalau sebulan sekali cantik lah, kan? Sebab kita ni makan macam-macam makanan, kan? Segala makanan kita makannya, yang halal ni kita makan. Sebab tu kita nak kena ada kebersihan jugalah. Kemudian, baik. Wa mimman karihaha sahibul qanun. Di antara orang yang tak suka berbekam di qafa ni, di lubang tadi, kan? Lubang di tekuk tadi, leher tu, adalah Ibn Sina lah. Wa qala innaha turitsun nisyan haqqan. Dia kata itu pasti akan menyebabkan kita jadi seorang yang pelupa, dia kata. Dia kata Ibn Sina pula. Kan? Okey. Kama qala sayyiduna wa maulana wa sahibu syari'atina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna muakhkhara ad-dimagh mawdi'ul hifz, kerana di belakang otak kita ni, kan, tempat hafazan. Ni otak kita di belakang ni tempat hafaz, menghafaz. Kan? Wal hijamah tudhibuhu, dan berbekam itu akan menghilangkan hafazan tadi. Menghilangkan kekuatan hafazan, dia kata. Jangan dikacau tempat tu. Intaha kalamu, habislah perkataan dia. Perkataan Ibn Sina atau sahibu al-qanun at-tib tadi. Waradda alaihi akharun, kemudian orang lain pula membantah dia, depa bantah dia. Dia berkata waqalu al-hadis la yathbut, hadis tak sahih, kata dia. Ya, wa in thabata fal hijamatu, kalau sabit pun hadis tu, dia kata, kan, fal hijamatu innama tud'ifu muakhir ad-dimagh, dia hanya melemahkan bahagian akhir otak. Idza ustu'milat li ghairi darurah, apabila digunakan dengan tanpa kepentingan, kan, apabila digunakan tidak pada saat yang dihajatkan. Namun kalau digunakan saat organ itu kelebihan darah, kan, fa amma idza istu'milat li ghalabati ad-dam alayhi fa innaha nafi'ah lahu tibban wa syar'an, kan, maka itu baik di sudut perubatan. Kalau darah dah banyak berhimpun kat situ, kita keluarkan, itu baik, dia kata. Faqad thabata, kerana telah sabitlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ihtajama, bahawa Nabi berbekam fi iddati amakin min qafahu, di tempat-tempat yang berbagai di belakang leher dia, atas sekali, tengah, bawah, kan. Bihasabi ma iqtadahu al-hal fi dhalika, mengikut keadaan yang diperlukanlah waktu itu. Wahtajama fi ghairi al-qafa, dan Nabi sallallahu juga berbekam pada selain daripada belakang leher ni, kan.
bisababi ma da'at ilaihi hajah, mengikut kesesuaian hajat dia lah, kan? Maksudnya mengikut kesesuaian hajat dia dalam berbekam. Kemudian fasal pula, wal hijamah tahta dhaqan tanfa' min wajhi asnan wal wajh al asnan wal wajh wal hulqum. Dia kata bekam di bawah dagu, tahta di bawah, dhaqan dagu. Macam saya nak bekam bawah dagu, macam mana? Janggut penuh ni kan, takkan nak cukur janggut ni kan, takkan nak cukur janggut tinggal macam tu. Tapi di sana ada alat tu tak? Buat kat dahi jelas kesan orang nampak bekas bekam, kat belakang boleh sembunyi lagi. Biarlah orang nak nampak, kan? Kita dah kahwin dah, peduli apa? Tu kira nak malu apa? Kan? Biar nampak benjol-benjol ni sekejap je, bukan lama pun kan. Dia orang mesti tanya, ni kamu buat apa ni benjol-benjol ni? Inilah dia perubatan yang kamu belum cuba. Cubalah. Gitu. Promosi perubatan sunnah kan. Gitu. Baik, yalah makan ubat tak sunnah ke? Yalah makan ubat pun sunnah juga, ajaran Nabi Islam juga. Jadi maknanya kita ikhtiar yang macam-macam lah. Ikhtiar yang berbagai cara tadi. Baik, itulah cerita kita kan pada malam ni. Selebihnya kita sambung di masa yang akan datang lah. Kan itu dicerita bekam di bawah dagu memberi manfaat untuk sakit gigi, wajhul asnan, sakit gigi, dan juga wajah kita tadi kan, mungkin wajah kita rasa tak selesa apa semua, dan juga halqum kita bermanfaat untuk halqum, bekam bawah dagu. Begitu. Tapi sekarang saya nak sebut tadi di sana ada alat kan, ada alat yang ialah alat digunakan untuk berbekam tanpa kita perlu mencukur rambut. Kan, tanpa perlu cukur rambut. Di sana ada alat, dia letak di situ, dia pasang mesin tu akan vacuum. Jadi kita petik je ataupun kita toreh ataupun petik dengan jarum tadi di tempat yang kita nak bekam tu, yang ada rambut tu, maknanya mesin tu akan sedut. Kan? Tapi kalau kita vacuum yang pakai manual tu, kan, bila tempat yang ada rambut ataupun bulu roma yang tebal tadi, maknanya dia akan masuk angin liang rambut ataupun bulu roma tadi kan, maka dia akan menyebabkan vacuum dia dah tak lekat lah. Nanti selepas beberapa saat dia akan jatuh vacuum dari alat cawan bekam tu. Cerita dia lah. Baik, insyaAllah minggu depan kita sambung lah insyaAllah berkenaan dengan ini, kan? InsyaAllah. Itulah dia pendapat kita baca pada malam ni. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga bermanfaatlah insya-Allah. Lepas ni bolehlah kita bakat-bakat cari alat bekam tadi, kita boleh berbekam insya-Allah. Jangan takut. Jangan risau. Kan? Jarumnya sangat kecil. Ya, sangat pendek lah dan kecil kan. Dia dah ukur saya dah untuk kulit kita. Tik 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 tu saja masuk ke kulit tadi. Kan? Ambillah tarikh 17, 19 dan 21. Dan biasanya di mana tempat yang kita sakit lah kita bekam lah. Kalau kita rasa macam dada kita berdebar-debar, semua boleh cari poin jantung. Poin jantungnya di antara poin jantung di atas ni, di atas dada kita ni, bahagian kiri, kemudian di bawah kan bahagian dada kita, kan? Bahagian dada ni, bahagian kita kalau lelaki ni macam dia kita kan bahagian dada ni, bawah tu, lepas tu di tengah-tengah ulu hati tu 3 poin di hadapan. Dan juga di belakang kan, bahagian tempat jantung tu insya-Allah ada poin dia. Insya-Allah kita boleh buat di situ dan kita boleh rasalah nikmat berbekam selepas berbekam insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah untuk pada malam ini. Semoga bermanfaat dan kita sudahi dengan selawat kepada Rasulullah SAW dan tasbih kafarah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.